Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat semua. Salam bahagia. Salam ukhuwah, salam kasih sayang kita kerana Allah SWT. Salam syukur. Salam dakwah. Lama saya tak buat live dekat FB ni. Hari ni terpanggil buat live sebab ada satu perkara menjadi kekeliruan dan bahaya benda ni. Bahaya. Sebab umat Islam di Malaysia ni ramai yang jahil, termasuklah diri saya. Jadi bila info-info berkenaan dengan agama ini, kalau salah disampaikan, dia akan memberi kesan yang buruk kepada umat Islam di dalam negara kita. Saya dah berusia 50 lebih. Dah lebih daripada separuh abad. Belum pernah lagi saya dengar kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak bunuh diri. Tuan-tuan pernah dengar tak? Tuan-tuan pernah dengar tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam insan yang terpuji, ketua para nabi. Bagaimana tauhid Nabi SAW? Sudah pasti tinggi, kuat. Tapi ada media media boleh menceritakan kisah Nabi pernah nak bunuh diri. Bahaya. Bahaya menceritakan perkara ni pada umum. Sebuah media yang berteraskan Islamik tapi menceritakan perkara ni kepada masyarakat. Saya tak tahulah apa nak jadi dengan kepimpinan ilmu dalam negara kita. Apa nak jadi dengan mereka yang ada jawatan untuk mengurus urusan agama Islam dalam negara kita ni. Saya pun tak tahu apa nak jadi dengan Malaysia ni. Inilah bila ada golongan-golongan yang suka meletakkan diri mereka serba tahu. Tak boleh. Ni kata golongan fasik dah semakin lama semakin berleluasa di penghujung akhir zaman ni. Nabi SAW dah bagi tahu dah, golongan yang dia paling takut inilah golongan fasik. Orang yang ada ilmu tapi menggunakan ilmu untuk kepentingan pribadi. Benda ni bahaya Kau nak cerita Nabi SAW pernah bunuh diri. Allahu Akbar. Sesusah-susah macam mana cabaran, mujahadah, ujian yang Nabi SAW terima, takkan Nabi SAW boleh buat sampai macam tu. Nabi SAW ni Masya Allah, Allah dah belah dadanya, bedah dadanya, dimasukkan nur Allah dalam hati sebanyak beberapa kali. Hati Nabi SAW ni tak macam hati manusia lain. Hatinya kuat. Hatinya kuat dengan Allah. Allahu Akbar. Para malaikat alaihissalam semua pun tahu macam mana hati Nabi SAW ni. Begitu kuat tauhidnya, keutuhan iman dia, padu. Ini ada. Bila ada golongan-golongan yang suka membidaah, golongan-golongan yang suka memandai-mandai, golongan-golongan yang suka merasakan ilmu dia orang lebih baik, lebih bagus. Sebenarnya golongan-golongan ini yang membuatkan pemikiran umat Islam dalam negara Malaysia jadi kelang kabut, jadi kucak kacir. Pemahaman umat Islam dalam negara kita menjadi semakin keliru. Disebab apa? Disebab ada golongan yang merasakan dia orang ni hebat. Golongan yang merasa dia orang ni ilmu tinggi. Jangan. Kalau nak rasa ilmu tinggi, iblis lagi tinggi.
Iblis lagi tinggi daripada ilmu kita. Iblis lagi tahu tentang agama daripada kita. Takut babe. Kan? Habis babe, platform media kan, jawatan-jawatan besar dalam urusan agama Islam semua nak merasa hebat. Bahaya babe, merasa hebat, merasa ilmu lebih baik daripada orang lain. Habis babe, cerita benda-benda yang takut babe. Takut dengar. Takut. Saya boleh tengok kan sedutan daripada apa yang disampaikan oleh stesen TV ni berkenaan dengan satu kisah Nabi SAW pernah nak bunuh bergegar jantung. Ya Allah, teruknya. Kau boleh keluarkan satu cerita macam ni, tunjukkan kepada masyarakat. Kotak dekat lutut lah. Nak tunjukkan orang hebat, tahu ilmu, tahu sirah Nabi, tunjuk pada masyarakat, tapi menjatuhkan, mengaibkan Nabi SAW. Bukan orang kafir yang mengaibkan Nabi SAW, tetapi orang Islam sendiri yang ada ilmu kononnya. Waalaikumsalam Irfan Ismail. Waalaikumsalam Nur Faridah Kamarudin. Ini bahayanya Wahabi bila menguasai kepimpinan ilmu, menguasai media-media sosial, menguasai jawatan-jawatan yang penting dalam pengurusan agama Islam dalam negara kita ni. Berhati-hati rakyat Malaysia. 2 tahun kita hidup dalam kelangkabut urusan agama ni. Inilah jadinya. Bila golongan-golongan ini diberikan jawatan-jawatan, diberikan platform-platform yang hebat-hebat, habis wahara. Inilah dia akhir zaman. Nabi SAW dah bagi tahu. Nabi tak takut pada Dajjal. Nabi tak risau sangat pada Dajjal. Yang Nabi risau ni golongan fasik ni. Golongan fasik. Golongan yang tahu tentang agama tapi menggunakan agama untuk kepentingan diri. Biar bodoh, jahil, berusaha untuk dapat redha Allah. Ini bukan berusaha nak dapat redha Allah, nak dapat murka Allah. Tunjuk pandai-pandai. Akulah ilmu tinggi, aku dah belajar. Aku dah belajar kat Mesir, aku dah belajar kat sini, aku tahu macam-macam. Inilah yang Nabi SAW takut. Paling takut golongan ni. Manusia-manusia yang merasakan diri dia hebat dalam agama, merasa diri dia betul, merasa diri dia pandai. Inilah dia. Maknanya dengan iblis tak jauh beza. Iblis macam tu lah. Merasa diri dia hebat, merasa diri dia lebih taat daripada makhluk lain, merasakan diri dia betul, merasakan diri dia lebih bagus. Iblis macam tu lah. Sedih berhati-hatilah kita rakyat Malaysia yang beragama Islam ni, berhati-hati untuk menerima satu-satu info, untuk berguru, untuk mempercayai kepimpinan ilmu ni. Hati-hati, kita di penghujung akhir zaman dah. Penghujung sangat-sangat. Bahaya semalam satu TV station tunjuk Nabi pernah mencuba nak bunuh diri. Allahu Akbar. Dengar orang cuba rasa dengar benda tu, apa perasaan kita? Nabi SAW, ketua para nabi, amir kepada seluruh nabi. Insan yang paling terpuji insan yang paling terpuji akhlak dia, hatinya. Boleh cerita benda macam tu. Aku pun tak tahulah. Yang duduk dalam platform tu semuanya bijak pandai, ada sijil, berkelayakan hebat-hebat konon, tapi menghancurkan pemikiran umat Islam. Dahlah, kita ni ramai yang jahil, ramai yang baru nak mencari-cari
kefahaman dalam beragama, baru nak mencari-cari suasana agama, baru nak mencari-cari, baru nak mengenal cara kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari puak-puak ni cerita pula. Lepas tu duk bid'ah tu, duk kata ini, duk kata itu, tak boleh. Nak tunjuk pandai-pandai, nak tunjuk kata dia orang tu hebat dalam beragama, dalam ilmu. Apa yang kita nampak ini, mereka mewujudkan perpecahan, perbalahan di kalangan umat Islam. Ini yang berlaku. Samalah juga iblis dengan Adam, menjadikan perbalahan. Aku pandai, aku lebih lama beribadat padamu ya Allah. Kenapa aku kena sujud dengan Adam? Kenapa aku kena ikut? Ini ada, sama. Kita punya kehidupan hari ni, cuba fikir balik. Golongan yang kononnya ilmu banyak, lebih, rasanya lebih alim, lebih baik daripada orang lain. Itu tak boleh, ini tak boleh, itu bidah, ini tak boleh, ini tak boleh. Lepas tu berbalah, kutuk mengutuk antara sesama mereka. Ini kehidupan kita hari ini, tuan-tuan yang mulia. Hati-hati, hati-hati nak berguru, hati-hati nak mempercayai cakap-cakap kepimpinan ilmu kita. Hati-hati. Saya ban terus stesen TV ni. Saya ban. Bukan dia ban saya ban dia. Tak layak pun stesen TV ni kena ada di Malaysia. Tak layak habis. Dah memangnya kena laknat. Sebab apa? Golongan Wahabi terlalu ramai sangat dalam tu. Cakap terus terang. Habis platform-platform yang penting dalam pengurusan agama Islam dalam negara kita ni habis. Allahu Akbar. Aku tak pernah dengar, Habib, cerita Nabi pernah nak bunuh diri. Tak pernah dengar, Habib. Kita selalu dengar Nabi kuat, semangat. Nabi, walaupun Nabi diuji dengan macam-macam kematian isteri, kematian bapa saudaranya, dihalau oleh pembesar-pembesar Taif, macam-macam. Nabi tak ada lagi nak rasa nak bunuh diri lah. Nabi merayu lagi pada Allah, minta lagi pertolongan Allah. Tak ada pun aku dengar cerita Nabi SAW nak bunuh diri. Tak pernah lagi aku dengar. Tapi boleh ni cerita kisah Nabi pernah nak bunuh diri. Bodoh biol punya. Oh, jadi apa dalam tu? Cerita pada masyarakat lah tu. Kau nak cerita sama korang dah lah. Kau nak cerita pada masyarakat yang korang tu bodoh biol. Nak menyampaikan kisah Nabi, biarlah cara yang betul. Jangan cerita benda yang menjatuhkan, mengaibkan Nabi SAW. Bodoh tak bodoh? Kau mengaibkan Nabi SAW. Kau menjadikan Nabi SAW tu lemah. Kuasa Nabi SAW tu tak ada, lemah. Kita kata kalau kita ni manusia, umat dia nak bunuh diri, pernah nak bunuh diri, tak apalah. Ini kau cerita Nabi SAW pernah nak bunuh diri. Aku terpanggil hari ni buat live sebab benda ni terlalu sensitif, babe. Sensitif, babe. Aku simpan video tu. Dan aku akan tuntut di masyar nanti. Aku akan tuntut. Kenapa ada puak-puak, golongan-golongan yang berilmu, golongan-golongan yang suka memandai-mandai nak menceritakan keaiban, keburukan Nabi SAW ni. Inilah dia. Bila ada puak-puak yang suka membidah, suka nak menyalahkan tu, menyalahkan ini, menyalahkan ni. Kita hidup ni dah semua orang jahil. Kebanyakan dalam Malaysia ni umat Islam jahil, jauh daripada agama. Sepatutnya engkau janganlah membida'ahkan itu, membida'ahkan itu tak boleh. Sepatutnya engkau mengajak lagi manusia, jalinkan hubungan dengan baik, ajak lagi manusia, perbanyakkan suasana agama. Biarlah. Ini jadi dah nak memandai-mandai. Golongan yang tunjuk aku berilmu, aku hebat. Sebab itulah Imam Ghazali pun pernah berkata, beliau lebih hormat pada manusia yang beradab daripada manusia yang berilmu. Berilmu tapi tak beradab, babe.
kau menceritakan keburukan, kau menunjukkan kelemahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak beradab langsung kau. Aku tak faham. Tak beradab langsung, weh. Kalau kau nak cerita orang kafir bunuh diri, kau nak cerita umat Nabi SAW bunuh diri, tak apa. Ni kau nak cerita Nabi SAW nak bunuh diri, tak beradab. Orang hajar nama dia. Orang hajar melampau-lampau. Ni golongan ilmuwan ni hari ni. Golongan ilmuwan dalam negara kita bukan nak ajak manusia, umat Islam khususnya, bersatu dalam agama. Ajak manusia berpecah-pecah dalam agama. Tu fikir tengok hari ni. Hati-hati Pengikut-pengikut pun duk ajak berpecah juga. Bila ketua-tua, kepala-kepala duk ajak berpecah, yang ekor-ekor semua duk ajak berpecah. Libas sana, libas sini, libas sana. Ni yang jadi dalam kehidupan negara kita. Tuan yang mulia, kita di penghujung akhir zaman ni. Zaman yang betul-betul kena kuatkan tauhid kita, iman kita. Betul-betul. Suasana agama ni kita kena perbanyakkan. Sebab nak hidupkan suasana iman. Ini sikit-sikit bida'ah, sikit-sikit bida'ah, sikit-sikit bida'ah. Minta dalil. Minta mana hadis, minta hadis. Inilah dia. Orang yang nak tunjuk pandai-pandai. Nak tunjuk, aku hebat. Mana hadis? Mana dalilnya? Ni kepimpinan ilmu yang diberi jawatan dalam platform-platform penting dalam pengurusan agama Islam. Sikit-sikit mana dalil? Yang pengikut-pengikut pun mana hadis? Mana dia? Ni hadis sahih, ni daif, ni daif, ni daif, ni daif. Kita ni rakyat dah lah jahil. Baru-baru nak belajar-belajar, nak jadi baik. Engkau sikit-sikit mana dalil, mana hadis? Bukan kau nak ajak manusia berkumpul, hidupkan suasana agama ni, meriahkan suasana agama. Biarlah. Ni semua tak ada boleh. Ni Nabi, zaman Nabi tak buat, ni sahabat tak buat, itu tak buat. Itu zaman dulu. Ni zaman sekarang ni. Akhir zaman ni. Sahabat tak duduk hari zaman ni. Kalau sahabat hidup akhir zaman ni, sahabat pun buat lebih daripada apa yang kita buat. Sebab akhir zaman ni. Ni akhir zaman ni. Ujian dia dah sangat dahsyat. Umat Islam dah macam orang kafir dah hari ni. Kalau zaman sahabat dulu, orang Islam buat perangai macam orang kafir, orang bukan Islam. Sahabat pun angkat pedang, babe. Sahabat angkat pedang, babe. Nak bunuh juga orang Islam yang ingkar perintah Allah. Kalau sahabat hidup di zaman kita ni, macam mana sahabat? Macam mana kalau kata Saidina Umar Khattab radhiyallahu anhu masih hidup dan ada di zaman kita ni, macam mana? Tuan-tuan fikirlah sendiri. Sebab itulah ulama terdahulu, mereka bijak. Mereka cari solusi, cari jalan macam mana suasana agama dapat dihidupkan semakin lama semakin banyak di mana-mana, kat tempat perkuburan. Buat majlis-majlis supaya mengingatkan kematian, majlis-majlis mengingatkan Allah SWT. Jadikan macam-macam. Buat madu rasul untuk mengingatkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tu wujud, nak mengingatkan kita ni, supaya meningkat-ningkat kasih sayang kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Nak ajak manusia perbanyakkan selawat, perbanyakkan menghidupkan cara kehidupan Nabi SAW. Ulama-ulama terdahulu, diorang bijak, diorang fikir ni akhir zaman ni macam-macam ujian ada, macam-macam benda-benda batil. Kalau sahabat hidup zaman ni lebih banyak lagi perkara-perkara agama yang sahabat akan buat. Ini sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Lepas tu memburukkan, menjatuhkan maruah Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan tengok, pergi tengok satu sultan daripada satu TV station, mencerita tentang Nabi pernah nak bunuh diri. Cuba fikir. Nah, ini benda yang bahaya ni. Dan kau salah tafsir, habis, babe. Kau salah hujah, salah terangkan, habis, babe. Habis. Kita orang Islam bolehlah. Ni kalau orang bukan Islam tengok, dia ditontonkan kepada umum. Orang bukan Islam tengok, wah, ini macamkah? Ini macamkah?
Dia apa faham? Kita orang Islam ni boleh juga faham-faham sikit. Tapi orang bukan Islam apa dia faham? Yang kau pergi tunjuk kat satu Malaysia ni. Bodoh. Kata, hari ni saya pun Allah sedih lah. Sedih sebab kita ni bukannya baik. Kita ni bukannya alim lagi. Belum soleh lagi. Tak tahu penghujung kehidupan kita macam mana. Tapi ada orang-orang yang diberikan tanggungjawab untuk nak jaga suasana agama dalam negara kita ni. Huru-hara. Lebih merasakan diorang ni hebat. Merasakan diorang ni ilmu tinggi. Sibuk berbalah, sibuk membidaah sana, membidaah sini, membidaah sana. Tahlil bidaah, Maulid Rasul bidaah. Aminkan doa imam bidaah. Itu semua nak mewujudkan kesatuan hati. Nak menyatukan hati-hati umat Islam. Yang kau nak kata bid'ah tu apa? Aku yang bodoh jahil berfikir daripada sudut positif. Yang korang duk fikir negatif. Semua korang fikir negatif. Lepas tu duduk sebagai tokoh-tokoh ilmuwan, tokoh-tokoh agama. Tapi otak negatif. Baik si jahil tu lagi bagus macam aku ni. Si jahil macam aku lagi bagus. Nampak, kenapa buat majlis tahlil? Yang pertama, nak kumpulkan umat-umat Islam, nak kumpulkan saudara mara, hidup dalam suasana agama, baca Quran, baca Yasin sama-sama, berzikir sama-sama, makan sama-sama, ingatkan kematian, duduk dalam kasih sayang kerana Allah SWT. Itu kita nampak positif dia. Yang kau nampak, zaman Nabi tak buat ni, lepas tu kau cakap ini bid'ah, ya, ini bodoh punya kerja. Kan nampak kurang lagi bodoh. Bukan kerja tu bodoh, orang bodoh. Orang nampak positif, nak menyatukan. Hari ni tengok, kita hidup di akhir zaman ni, ada tak kita boleh duduk berkumpul dalam majlis agama, adik-beradik, saudara mara dalam suasana agama, suasana yang boleh menyukakan Allah. Tu semua dapat pahala tu. Semua ada asas. Baca Quran ada asas dapat pahala. Berzikir ada asas dapat pahala, dapat ganjaran. Makan berjemaah dapat pahala. Bagi orang makan dapat pahala. Apa yang nak ni? Mengaminkan. Saya tanya pada ustaz, mengaminkan doa imam. Imam doa kita. Baguslah tu. Baguslah tu. Kita belajar untuk duduk dalam kesatuan hati. Berjemaah sampai nak minta pertolongan Allah pun kita sama-sama duduk dalam kesatuan hati. Bukan nak masing-masing doa di masing-masing. Tak, doa untuk seluruh manusia. Kita di belakang imam ni mengaminkan doa imam tadi untuk apa? Untuk semua manusia. Ini duk nampak negatif. Tengkorak dia. Kan? Lepas tu duk yang seorang tu kan, bertegang leher. Urat leher ni sampai ke keras bet. Nak bertelagah juga. Nak mengatakan hebat. Bid'ah sana, bid'ah sini, cakap situ tak betul, ini tak betul, ustaz ni tak betul, ulama ni tak betul. Sampai tegang-tegang leher. Ini ke cara Islam? Rakyat macam aku ni yang jahil tengok korang ni yang duduk di platform-platform kepimpinan ilmu ni. Ya Allah. Inilah dia masalah Wahabi ni. Kita bukan nak nampak buruk, tetapi sampai bila, sampai bila? Yang menjadi mangsa adalah rakyat. Orang-orang awam. Yang jadi mangsa orang awam. Yang menjadi mangsa golongan-golongan jahil. Yang sedang yang nak mencari. Allahu Akbar. Kata yang menjatuhkan agama ni bukan orang kafir, orang Islam tu sendiri. Yang menjatuhkan agama ni bukan orang kafir, orang Islam sendiri. Orang Islam yang ada ilmu agama, yang merasa dia hebat. Kata jangan tertipu dengan bisikan iblis ni. Iblis suka manusia ni hidup cara dia, berfikiran macam dia. Rasa ada ilmu hebat. Semua orang buat salah. Jaga hati-hati. Dalam Facebook ni juga ada satu akaun
Dia meletakkan sunnah, tapi itu golongan tu semua suka membidaah. Jangan follow. Saya ni jahil, tetapi kita ni bijak ah. Fikir, senang, fikir positif je. Agama ni dia positif. Kalau dia tak, selagi dia tak mensyirikkan Allah, selagi mana dia tak menyekutukan Allah, selagi mana dia tidak jauh daripada landasan agama, jauh daripada asas agama, benda tu tak salah. Senang je kita orang awam ni, yang jahil ni. Pelik be. Pelik be. Bila ilmu lagi banyak, lagi kau rasa hebat. Ni pelik. Iblis macam tu. Lagi rasa beramal lebih daripada makhluk lain, rasa hebat. Lagi banyak beramal, lagi banyak ilmu, rasa lagi hebat. Semua orang buat salah. Amalan-amalan agama orang lain semua salah. Biar kita ni akhir zaman ni lagi, kalau boleh lagi banyak. Lagi banyak. Banyak perkara semua tak betul. Dah berpuluh-puluh tahun dah tok nenek buat, tok nenek moyang kita buat. Tak ada masalah pun. Tak keluar pun dia daripada agama. Masih lagi dia bertuhankan Allah SWT. Masih lagi amalan dia bagus. Nenek moyang kita tak ada masalah pun. Mari puak-puak ni, itu tak boleh, ini tak boleh. Inilah dia Malaysia mengambil orang-orang yang kau ada pelajaran, kau pelajaran tinggi, kau ada sijil, ada PhD, ada degree, kau layak untuk pegang jawatan ni. Inilah dia. Kita hari ni nampak daripada apa? Sijil je. Lepas tu rakyat pun anggap, penting sijil ni. Kalau tak ada sijil ni nak hidup macam mana? Allahu Akbar. Tak tuan, saya hari Isnin tu hari baru tangguh 3 hari. Baru tangguh keluar 3 hari bulan lepas. Lepas tu dia orang keluar pula hari Rabu kan. Hari Rabu dia orang gerak. Saya hari Isnin baru balik, tak sempat nak prepare. Dia orang pergi. Tak apalah, insya-Allah mungkin hari lain kot. Allah izinkan. Lagi pun ramai. Terlalu ramai, kita pun undur diri lah. Mungkin ada kebaikan kat situ. Jadi insya-Allah lah. Kita di penghujung kehidupan dunia, penghujung akhir zaman. Berhati-hati babe. Berhati-hati kita. Agama ni bukan agama yang nak menyalahkan amal ibadah orang lain. Agama Islam ni agama yang nak mengajak, mengimarahkan lagi suasana agama. Kita nak bawa amalan masjid ni keluar masjid. Kita nak bawa amalan yang ada dalam masjid ni keluar di luar masjid, hidupkan di luar masjid. Kalau ini bid'ah, itu bid'ah, macam mana kita nak hidupkan amalan masjid di luar masjid? Itu yang maksiat lagi banyak dekat luar masjid. Kita nak hancurkan maksiat ni dengan apa? Dengan amalan masjid, hidupkan di luar masjid. Puak-puak ni dia bukan hirau pun. Dia bukan hirau yang duk maksiat tu. Wanita-wanita yang bersepah-sepah, anak-anak perempuan yang bersepah-sepah, aurat terdedah tu, dia bukan nak risau tu. Dia risau ni yang majlis tahlil, yang sambut Maulidur Rasul, baca Yasin malam Jumaat, itu yang dia risau. Wanita-wanita Islam tu yang terdedah sana, yang terjoget, lompat-lompat sana, melompat-lompat sini, itu kau tak risau pula. Kita nak wujudkan suasana agama supaya suasana agama ni dapat menghancurkan suasana-suasana maksiat dalam kehidupan kita ni. Cetek babe. Nampak je ada degree, nampak je ada PhD, ada sijil. Nampak je, dekat dunia je nampak hebat. Tapi kalau ikut akal, ya Allah bagi tak ada apa-apa. Mata dunia je.
Tapi kalau mata dengan kita rasa tak ada apa-apa nilai pun. Dengan cara kau tak ada apa-apa nilai, babe. Banyak sangat ni. Dia kata akhir zaman ulama suk tumbuh bagai cendawan ni. Ulama suk tumbuh bagai cendawan. Dia merasa diri dia berilmu, merasa diri dia hebat, menyalahkan amalan-amalan ibadah-ibadah orang lain. Ini ada. Jadi hati-hati Itu je lah. Saya terpanggil buat live ni sebab bila dengar ada satu platform media menceritakan yang Nabi SAW pernah nak bunuh diri. Satu kisah yang sangat-sangat menyedihkan lah. Yang mengaibkan Nabi SAW. Fikir-fikirkanlah benda ni. Siapa yang menguasai kepimpinan ataupun platform-platform, jawatan-jawatan di dalam pengurusan agama Islam, kita fikir kita dekat mana sekarang ni. Rakyat kena faham kita dekat mana sekarang ni. Jangan terlalu taksub dengan makhluk. Jangan terlalu taksub dengan makhluk. Ramai babe. Kita nampak hari ni, wow, hebat di kaca TV. Celebrate, hebat babe dalam. Tapi hati-hati. Hati-hati. Carilah ulama-ulama musyrik yang betul-betul tawajuk. Betul-betul. Jangan main tengok, wow, dia ini nama besar, followers ramai, apa dia cakap kita terima. Kita ni lah jahil. Jangan. Bergurulah seramai mana yang boleh. Jangan taksub dengan makhluk. Jangan taksub dengan satu orang. Berguru kalau boleh biarlah beribu, supaya kita ni tak sesat. Kalau guru tu sesat, kita taksub dengan dia, kita ikut sesat. Naya babe. Kita ni lah bodoh, jahil, baru-baru nak mencari kehidupan beragama dengan baik. Bodoh, jahil, taksub dengan satu tuan guru, taksub dengan satu golongan. Dia orang sesat, kita pun sesat. Dia orang binasa, kita pun binasa. Padahal kita ni baru-baru nak belajar, bodoh-bodoh, lala kita pula. Kita pula terbabit. Jadi belajar-belajar lah. Belajar-belajar. Jangan ada kesilapan yang sangat besar ni. Kesilapan besar ni apabila kita ikut golongan yang sesat. Golongan yang menyusahkan cara kita nak beragama. Agama ni benda yang bukan nak disusahkan. Agama ni perkara yang nak dimudahkan. Kalau ada golongan yang suka nak menyusahkan amalan agama dalam kehidupan kita ni, jauhkanlah. Agama ni nak suruh umat dia, nak menyuruh kita ni yang ada iman dan Islam ni untuk memudahkan amal ibadah kita, bukan nak menyusahkan itu ni tak. InsyaAllah. Baik. Terima kasih semua. Yang ni saya dah lama tak buat live ni. Berhati-hati Berhati-hati. Berhati-hati. InsyaAllah. Sentiasa kita dapatkan di akhir zaman ni, kita kena rasa diri kita ni perlukan suasana agama lebih banyak. Kena ada banyak masa kita lah dengan orang alim. Jangan cari orang-orang yang duduk dalam jawatan-jawatan besar. Elakkan kepimpinan ilmu yang duduk bersama dengan kerajaan, bersama dengan pemerintah. Jauhkan. Boleh berkawan, tapi jauhkan hati kita dengan mereka. Jauhkan hati kita dengan mereka. Ni kita di penghujung akhir zaman ni. Hati-hati. Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.